Draft Rang Undang-Undang Majlis Media Malaysia kini pada fasa akhir. Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fadil maklumkan ia dijangka dibentang di Parlimen tahun depan. Kita baru terima maklum balas daripada pasukan ataupun jawatan kuasa pro tem dan ini akan disusuli. InsyaAllah kita akan bawa ke Parlimen tahun depan. Sama ada mesyuarat pertama ataupun kedua, tapi masa yang sama saya insya-Allah minta supaya pihak Perkeso meneliti isu stringer untuk pastikan kawan-kawan kita yang berkhidmat menjadi wartawan tapi bukan permanent, tapi mereka lebih stringer. Sekarang ni pun kita tahu permanent part time. Ya, jadi kita nak pastikan keselamatan sosial bagi mereka termasuk EPF dan SOKSO ni terjamin. Ia merupakan usaha KKD bagi memastikan kebajikan pengamal media terjamin serta informasi yang diterima masyarakat lebih sahih dalam memelihara keharmonian negara. Kementerian Komunikasi dan Digital KKD antara 26 kementerian yang bakal memeriahkan sambutan setahun Kerajaan Madani dari 8 hingga 10 Disember di pekarangan Stadium Bukit Jalil. Antara agensi di bawah KKD yang turut menawarkan perkhidmatan ialah Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia, Finas dan RTM. Ada 26 kementerian akan terlibat, semua agensi dan jabatan, dan juga selain daripada itu ada kaunter bayaran saman oleh PDRM dan juga JPJ, dan juga ada jualan madani, dan juga selanjutnya ada hadiah-hadiah menarik untuk tamu yang hadir, iaitu cabutan bertuah yang akan diadakan. Hadiahnya saya maklumkan juga menarik, iaitu motosikal ada, TV ada, dan juga kepada mereka yang kata nak shopping ada jualan mega madani. Pernah mengalami kegagalan namun tidak patah semangat untuk berjaya dalam bidang pertanian. Wartawan Samsia Samsi berkongsi kisah seorang anak muda gigih dari Selangor sempena sambutan Hari Tanah Sedunia. 2015 menjadi titik tolak buat John Hans Ooi, 34 tahun, berjinak-jinak dengan dunia pertanian. Selepas berdepan pelbagai cabaran, beliau beralih daripada pertanian tradisional kepada konsep lestari. Kini, John mengusahakan penanaman salad di kapar Kelang. Saya buat R&D dan inilah kita punya usaha daripada R&D adalah syarikat inilah. So sekarang ni saya menggunakan teknologi sendiri. Semua teknologi adalah buatan Malaysia sebenarnya. Dan kami amat banggalah untuk menggunakan teknologi sendiri. Kita ni gunakan teknologi plant driven system. Selalu orang kata adalah hidroponik, tapi tak berapalah. Kita ni kat sini menggunakan prinsip-prinsip pertanian lestari. Mengambil kira prospek pasaran, beliau memilih untuk menanam sayur salad berkualiti tinggi. Dengan keluasan tanah kira-kira 1 hektar, John mampu menghasilkan 10 tan sayur salad sebulan. Kita pun buat pertanian bertingkat kat sini. So kita menggunakan tempat yang lebih kecil, tapi kita actually boleh dapat produk yang lebih besar, kan? So kat sini 2.4 ekar, tapi sama setaraf dengan pertanian tradisional, sekurang-kurangnya 10 ekar. So kita adalah perbandingan 1:10. Beliau pernah diangkat sebagai ikon agro Selangor 3 tahun lalu dan kini antara penyumbang kepada program keterjaminan makanan. Pertanian tu adalah bidang yang bagus. Ya, bidang yang bagus yang kita boleh menyumbang kembali kepada negara kita. Bukan setakat kerja bank saja, jadi engineer, jadi doktor. Bukan tu. Kita actually peranan kita sebagai petani adalah satu yang amat penting. Kalau kita tak kerja, tak buat menyumbang kepada keterjaminan makanan di negara ini. Sementara itu, Esko Pertanian Insinyur Izam Hashim berkata, pemilihan Selangor sebagai perintis program keterjaminan makanan selari dengan dasar Pelan Transformasi Agro Negeri.
dan kaedah pertanian moden menjadi salah satu asas penting dalam dasar berkenaan. Moden ni makna macam inilah ni contoh ni. Tempat kecil tapi hasil tinggi. Dan produk bernilai tinggi. Kita tengok salad-salad ni semua ini yang bernilai tinggi. Supaya kita maksimalkan penggunaan tanah dalam masa sama memberi pulangan yang baik, anak muda dia minat. Pertanian bernilai tinggi, rantaian bekalan makanan lengkap, pembangunan agropono dan pelancongan agro turut menjadi asas bagi keterjaminan makanan rakyat. Pemeliharaan tanah pertanian bagi menghasilkan sumber makanan negara adalah sangat penting supaya kelangsungan dan juga keterjaminan sumber makanan negara ini berkekalan selama yang mungkin. Samsia Samsi, RTM. Tujuh strategi dirangka bagi meneruskan momentum pemulihan serta memacu industri pelancongan negara. Antaranya kerjasama strategik dengan pelbagai pihak berkepentingan, penganjuran acara-acara bertaraf dunia dan penambahbaikan infrastruktur. Satu insentif khas juga akan diperkenal bagi memastikan penglibatan sektor korporat dalam menjayakan Tahun Melawat Malaysia 2026. Membangunkan pelancongan domestik, membangunkan sektor pelancongan domestik dengan memfokuskan kepada aktiviti-aktiviti pelancongan seperti ekopelancongan, seni dan budaya di seluruh negara yang menyediakan pengalaman yang unik dan menarik akan diperkiatkan lagi. Beliau menjawab pertanyaan Senator Tuan Nik Muhammad Abdul Nis Abdul Aziz. Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Shah Alam mengekalkan kejuaraan Piala Datuk Mohtar Dahari bawah 15 tahun buat tahun kedua. Pasukan tersebut mengungguli saingan akhir selepas menewaskan SMK Meru 3-0 pada aksi final di Stadium Majlis Bandaraya Petaling Jaya malam tadi. Dalam saingan tersebut, SMK Shah Alam membuka tirai jaringan menerusi Vincenzo Olivio Di Dozel Doni pada minit kedua. Ia disusuli rembatan kencang di luar kotak penalti oleh Muhammad Danish Harith Muhammad Zakri untuk menggandakan kedudukan 9 minit kemudian. Bersambung babak kedua, gol tandukan Hazif Hakim Nur Faizal pada minit ke-49 melengkapkan malam gemilang mereka. Kejayaan itu menyaksikan SMK Shah Alam membawa pulang trofi dan wang tunai RM7,000, manakala SMK Meru menerima wang tunai RM5,000. Sementara itu, SMK Darul Ehsan pula meraih tempat ketiga selepas menewaskan SMK Sultan Abdul Samad 2-0. Saingan kejohanan tenis remaja terbuka MBPJ dijangka berlangsung sengit dengan penyertaan pemain dari Jepun. Kejohanan yang dianjurkan bersama Persatuan Tenis Selangor STA itu bakal disertai hampir 200 pemain. Setiap pemain yang berjaya melangkah ke setiap pusingan akan diberikan ranking point yang akan dimasukkan dalam ranking point kebangsaan remaja-remaja. Itulah salah satu kenapa ramai pemain-pemain yang menyertai kejuaraan ini kerana mereka memerlukan poin untuk diiktiraf sebagai pemain kebangsaan kalau misalnya dia dipilih. Sebanyak 3 acara dipertandingkan pada kejohanan tersebut, iaitu perseorangan, beregu remaja lelaki dan beregu remaja perempuan. Penganjuran edisi kali ke-33 itu bakal membuka tirainya pada 14 hingga 18 Disember ini.